Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fusul fi usul tafsir, beberapa fasal dalam usul tafsir. Mana kita sampai kali terakhir itu kita bincangkan berkenaan dengan tajuk taujih aqwalus salaf, menghalakan akan kata-kata salaf. Ini adalah di antara bentuk tafsiran terhadap apa yang dikatakan oleh salafus soleh daripada pendapat yang mana dan pendapat tersebut kadang-kadang ada kejanggalan ataupun berbeza daripada yang lain. Namun kerana salafus soleh mengatakan sedemikian dan kita tahu bahawa kesilapan mungkin terjadi dan mereka itu adalah biasa, tapi kita takkan menggunakan tajuk tersebut untuk menolak semua pendapat mereka. Ini kita terangkan berkali-kali dan ini contoh yang kita berikan. Ada lagi berapa contoh lagi? 5, 6 sampai 6 contoh. Itu kita dah ambil 3 berkenaan dengan contoh-contoh bagaimana kata-kata salafus soleh yang bunyinya agak janggal, tapi dihalakan juga oleh para ulama untuk memahami kenapa mereka cakap sedemikian. Walaupun pendapat tersebut mungkin tidak kuat, marjuh, bahkan pendapat yang lain lebih rajih, tapi mereka tetap kerana mereka salafus soleh, maka kita anggap kata-kata mereka ini sasul tu mungkin kefahaman mereka yang terhadap satu perkara yang mungkin ada sudut pandangnya yang masuk akal. Adapun dari segi masalah kekuatan hujah, kembali kepada dalil. Dia bukan kepada masalah masuk akal. Akal bukan syarat bagi penerimaan dalil. Akal, kenalkan kita dalil. Akal bukan perkara pertama yang menjadikan hujah untuk satu perkara. Dia bukan tajuk asal penerimaan kerana akal semata-mata. Balik pada asal, agama bukan ikut akal. Okay, jadi hari itu kita ambil firman Ta'ala dalam surah Qaf tu, laqad kunta fi ghaflatin min hadha tu, kata-kata Ibn Zaid, dia kata ini adalah Rasulullah SAW. Bunyinya macam pelik lah kan, janggal, tapi kalau maksud dia tak mengetahui, lalai tak tahu, memang betul, benar. Adapun dari segi masalah penjagaan Allah Ta'ala, tidak. Allah Ta'ala jaga Nabi SAW daripada segala perkara-perkara yang buruk. Hatta Nabi pernah teringin untuk pergi ke tempat-tempat, ke keraiyah dan orang-orang musyrik, tapi Allah Ta'ala jadikan Nabi tertidur. Dan apa saja benda Nabi buat, yang kita kata panggil apa, yang tak elok tu Allah Ta'ala jaga. Itu penjagaan Allah Ta'ala untuk baginda, supaya tak menjadi hujah ke atas, digunakan oleh orang-orang musyrik bila mereka nak tolak apa-apa Nabi punya ajaran. Dia kata engkau dulu macam ni, engkau dulu macam ni. Ayat tak boleh keluar. Tidak keluar sebarang ayat semikian. Perhatikanlah macam mana berlaku kepada Musa AS. Bila mana dia tumbuk orang mati, kan Firaun pakai kisah tersebut untuk lawan dia balik ketika dia berdakwah kepada Firaun. Firaun sebut balik kan, wafa'alta fa'alta kallati fa'alta, kan, kau buat betul, kau bunuh orang sebagainya. Jadi ayat tersebut akan keluar. Dan ini memang kepada orang yang denial ataupun yang suka untuk menolak, dia tak kira apa benda, dia akan gunakan sebagai hujah. Okay, itu yang pertama lah kita bincangkan. Okay, mana bila dapat wahyu, maka terbukalah penglihatan baginda SAW. Dan demikian juga ada dalam surah yang sama, fabasarukan yaumul hadid pun sama juga. Bila ada pendapat daripada Ad-Dhahhak bahawa ia adalah lisan mizan. Dia kata lidah timbangan lidah. Maksud dia penglihatan kau pada mata tajam, maksud dia engkau punya mata kau sendiri adalah
sebagai sebagai dalil atau hujah ke atas apa yang kau buat, kan. Itu sudut pandang mereka. Kemudian tentang firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Okay, yang tak nyatakan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infakkanlah, belanjakanlah itu harta kamu di jalan Allah Taala, jangan kamu campakkan diri kamu dengan tangan kamu ke dalam kebinasaan. Cuma dalam kata-kata Ibn Abbas tu ada maksud yang lebih umum berbanding dengan kekhususan pengertian ayat berkenaan kepada infak fi sabilillah. Bukannya belanjakan harta semata-mata atau bersedekah. Itu yang kita kata sudut pandang yang mana Ibn Abbas radhiyallahu anhu sebutkan. Walaupun sebenarnya ayat tadi lebih umum, lebih khusus kepada tajuk infak fi sabilillah. Okay, alhamdulillah kita ambil itu. Hari ini kita masuk berikutnya. Macam mana taujih aqwal salaf yang berlaku, yang di mana sebagian besar pada ulama tafsir akan menghalakannya. Okey. Firman Allah Taala dalam Quran saya lupa nak buku. Okey, surah Az-Zariyat, surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ayat 24 25. 24 25. Bila Allah Ta'ala nyatakan innal insana khuliqa halu'a, diciptakan manusia ni sifat dia halu', sering sangat tabiat resah gelisah. Iza masal khairu iza masal syarru jazu'a. Bila dia kena dengan sebarang kesusahan, dia akan sangat resah gelisah. Wa iza massahul khairu manu'a. Bila dia dapat benda baik, dia suka pula menyekat kebaikan yang dia ada tadi, dia pergi pada orang lain. Kedekut. Dia sifat bila ada kebaikan dia kedekut. Bila tak ada kebaikan, dia akan resah gelisah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang solat. Okey. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang orang-orang yang mereka dan solat mereka sentiasa. Ini kena ingat ayat. Kena buka juga. Tak nampak kan, masalah juga. Surah Al-Ma'arij. Ayat ni best. Ayat ni tahu geng-geng macam apa, lepat. Lepat ni. Dia suka pakai ayat ni. Dia kata ayat ni, tengok. Ayat dia solat daim. Solat lain tau. Bukan solat biasa. Solat sentiasa. Tidak pernah berhenti. Pandai dia je. Geng ni. Al-Ma'arij. Kadang seronok juga duduk dengan geng sesat, dengan bangang ni. Tapi, kita pun jadi macam nak dengar kan. Macam mana otak dia cakap yang tu. Okay, kalau golongan golongan salaf, bila cakap mereka tu, kita cuba untuk hala tujukan kan. Kita nak tahu maksud dia, mungkin diorang silap cakap ni kerana faham macam ni. Tapi kalau golongan sesat, kita tak usah cari alasan. Kalau dia kata manhaj dia memang tak betul, tak perlu kita datangkan sebarang alasan untuk kata kod-kod dia ni niat baik, kod tak payah, buang masa. Kita hanya bersangka baik kepada orang yang memang mempunyai manhaj yang betul. Adapun orang yang mempunyai manhaj yang salah, daripada sudut contoh macam awal-awal lagi dia ada pahaman, macam mana kita ikut Nabi, dia cakap macam tu dan terus pakai. Yang kita gunakan langsung apa benda cara untuk kononnya memberi alasan ke atas apa dia cakap. Kadang ada orang dia suka benda tu salah pun dia nak betulkan lagi. Dia entah agaknya maksud dia macam ni. Macam tok guru Nabi ke kanan, tok guru kiri, saya ikut tok guru. Ayat tersebut jelas dia adalah satu kata-kata kufur. Kata-kata tu kufur. Dia manusia tu, dia kata dia tak nak ikut Nabi SAW. Dengan terang-terangan dia kata saya tak ikut Nabi. Benda tersebut adalah kata-kata yang tak perlu diinterpretasikan. Tapi ialah kadang-kadang Allahu'alam kan, orang manusia ni banyak yang jenis baik kan? Semua sangka baik. Yang kadang tu sampai berkabut, semua berhala pun baik lagi. Jangan Wahabi je. Wahabi kita memang jahat. Tapi kalau dia kata Sufi ke, geng kuburi ke, Kristian pun baik lagi. Yahudi pun sebenarnya masih lagi baik. Apa kecuali orang-orang yang berilah Wahabi, yang jahat. Okay, dia kata ni, ayat ni kan, dia pasal lagi kita nak ni kat belakang ni. Okay, orang yang ni yang ayat kita nak tajuk ni. Tajuk ni Tapi kita mula dengan atas tu. Allah nyatakan innal insana
khuliqa halu'a. Sebenarnya manusia ni, sebenarnya insan ni diciptakan dalam keadaan resah gelisah. Dia tak boleh tenang dengan mudah. Iza massahu syarru jazu'a. Bila kena kepada dia keburukan, dia akan jazuk, dia akan gundah gulana, dia akan rasa gelisah. Wa iza massahul khairu manu'a. Bila dia disentuh atau dikenakan dengan kebaikan, dia jadi menyekat, menghalang daripada diinfakkan harta dia atau bersedekah, jadi bakhil lah. Allah kata illal musallin, kecuali orang solat. Alladzina hum fi ala salatihim daimun, yang mereka pada solat mereka berterusan. Mana tak putus-putus. Sebab kita tahu dalam masyarakat kita ada orang solat putus-putus. Ada orang solat dia Jumaat saja. Serius, tak bohong. Saya dikatakan ada hadis Nabi kata tinggal solat Jumaat ni hitam hati. Tak tinggal solat Jumaat, solat lain dia tinggal. Itu tak apa lagi. Yang Jumaat kot ada datang. Ada orang solat raya je dia datang. Serius. Tak bohong punya. Memang manusia macam ni wujud. Jadi kalau kita perhatikan, orang yang sentiasa menjaga berterusan tu, maksudnya dia sentiasa tak putus-putus menjaga waktunya, menjaga berkenaan dengan khusyuknya. Itu maksud dia daimun. Datang bantang gigi ni baca, tengok ni solat daim ni, apa ni solat daim ni. Mereka tengah cakap ni pun solat, tengah sekian-sekian solat, tengah gaduh pun solat, tengah buat hubungan isteri pun solat. Apa benda ni? Solat-solat lah. Solat-solat lah, apa cerita dia. Tapi memang diorang ni dia sebenarnya keadaan daim tu maksud dia tetap. Bukannya maksud dia berterusan, maksud dia bukan maksud dia tak berhenti, tak putus-putus. Daim tu maksud tetap, kukuh, teguh. Itu maksud yang patut diketahui. Tapi orang tak nak belajar bahasa Arab betul-betul, dah lah jahil bahasa Arab, kemudian cuba nak interpret Quran suka hati. Saya ingat satu lagi yang siapa tu, apa nama, dah istilah sesat juga. Ma'rifatullah Tok Kenali, Haji Syari apa tak nama dia. Dia terbitkan buku banyak color. Lepas tu dia bagi buku dia dekat orang ni, orang tu, Kak Agong, dekat Sultan, Presiden PAS, Tuan Guru Aziz. Dia bagi buku letak gambar. Cerita kelakar dia, saya sembang seorang kenalan saya dekat Jabatan Agama Islam dekat satu negeri. Kan? Tapi budak ni kira macam pangkat anak saudara saya. Saya kata, kau apa hal? Tak ambil angkut-angkut orang ni, saya kata. Dia memang keluarkan statement ngagut lah. Dia kata, macam tu apa? Dia sebut ayat. Sekejap. Pelik sikit ayat ni. Kita sebut cipta. Dia kata jadi. Dia kata terjemahan yang sebetulnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tu. Dia kata dia ambil separuh je ayat tu. Dia kata ada serakaman tu, saya tak ingat letak mana. Dia kata Allah Taala kata dan aku jadikan. Terjemahan dia kata jadikan. Sebenarnya aku jadi manusia, aku jadi jin. Aku jadi jin, aku jadi manusia. Mana aku jadi jin, aku jadi manusia. Dia wahdatul wujud kan, campur. Dia masuklah dia kata. Allah kata dia jadi manusia, jadi jin, jadi manusia. Jadikan tu dia kata salah. Sebenarnya ayat yang terjemahan dia adalah ciptakan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Dia berterjemah aku jadi manusia, aku jadi jin. Tapi itu ni juga saya kata dengan anak saudara saya, kau takut lagi. Payah pakcik, tengoklah gambar belakang tu, dia bagi kitab pada sekian. Orang takut. Dekat Malaysia ni, sebenarnya ni, kalau nampak ada ajaran sesat, kekal berjalan, tegak berdiri, teguh berlari kan. Sebenarnya ada orang politik di belakang. Serius. Ni bukan bohong-bohongnya. Ada orang politik di belakang yang menyokong orang tersebut. Jika tidak, yang lain dekat Jabatan Agama Islam tu faham dah orang tu sesat. Dah tahu dah, memang nak angkut dah. Memang tak puas hati dengan orang macam tu. Tapi tak boleh buat tindakan sebab ada orang politik di belakang. Naik orang politik tiba-tiba tarikat semua berani. Semuanya bangga dan juga ke depan buat seminar martabat 7 dan sebagainya kan. Sebab siapa di atas. Itu sebenarnya realiti yang banyak orang tak faham sebenarnya.
Dia pasal kumpulan-kumpulan ni semua mendapat sokongan daripada ahli politik. Even Kazab tu pun dia ada keahlian. Parti politik utama negara. Ada lagi, tak kena buang ahli pun. Kita kalau lain kan, kalau orang Jahannam kan, rasa buang parti dah kot. Tak ada je keahlian dia on sampai sekarang. Tu banyak orang tak tahu sebenarnya. Ni jaga sikit. Okay. So tadi dekat ayat tadi dia kata, saya terpaksa ulas sikit sebab ayat tu. Dia akan, geng-geng yang sesat akan pakai ayat ni. Siapa yang tak belajar, start dengar, ada solat lain tau. Macam juga apa? Ayat solat khauf. Dalam surah Al-Baqarah. Ayat 239. Saya pun tak ingat. 239 betul. 239. Wa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu ketakutan, maka solat dalam keadaan berjalan ataupun menunggang. Saya tengok ada sekali tu. Lepas tu satu video. Saya tak pernah tengok video sampai habis. Ada sekali tu ada potongan. Dia tak hampa tak tahu dia tu. Ada solat berjalan, solat menunggang. Bukan solat macam dia orang solat ni, ada solat lain. Padahal solat tu ketika perang. Memanglah. Lepas tu Allah Ta'ala sebut lepas tu, fa idza amintum, bila kamu dah aman, fadhkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka ingat Allah Ta'ala balik. Mana solat balik macam mana Allah Ta'ala ajar kamu, apa kamu tak tahu. Ayat tu jelas lah. Memang ketika tengah peperangan, selain ayat 101 surah An-Nisa, ayat ni satu keadaan lain. Dalam ketika bertempur, ni solat. Walaupun dah kena menepis, menentak, mengelak, tapi solat. Solat dalam keadaan bergerak. Memang betul pun. Para sahabat Nabi sebut kan. Cuma dalam konteks masyarakat kita ni, terutama bila syariat jihad dah ditinggalkan, maka perbincangan ni tak dibincangkan sangat. Bila orang pun biasa belajar kitab, mana sampai kitabul jihad. Habis-habis bincang-bincang, kan, taharah, puasa, haji, itu ustaz mati. Tak apa, awak pun pindah rumah. Tak ada belajar. Ya, betul. Konsep dia. Sampai kitabul hudud. Apa dia kitabul jihad? Saya tak tahu pun kisah tersebut. Cara solat khauf. Kita alhamdulillah dalam solat dalam kitab fiqh muyassar tu kita bincang sikit lah. Cuma sebenarnya perbahasan tentang tajuk benda ni akan dibincang lebih banyak ketika bila kita belajar kitabul jihad. Solat dalam keadaan perang tu macam mana? Tapi geng-geng yang sesat ni, dia tak tahu cerita, dia baca ayat ni, tengok. Yang kita pun, kes tak belajar, kita pun terkejut. Ada kau, solat boleh jalan, solat kenderaan. Dia jaga sikit. Ini pun sama antara ayat ni pakai oleh mereka. Yang kadang orang kita tak baca. Betul-betul, diorang ingatkan bahawa ini hujah bagi kumpulan yang keliru tu kerana ayat-ayat berkenaan. Okay, wallahualam. Baik. So jadi firman Allah Ta'ala yang kita nak bincangkan adalah ayat 24-25. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang selain daripada solat mereka ni, mereka berterusan, dia orang takkan terjadi macam manusia yang tadi, gesak resah gelisah. Ia adalah orang yang pada harta mereka ada hak yang sedia diketahui. Lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang meminta dan orang yang mahrum. Okey, siapa mahrum? So sekarang kat sini tafsiran yang datang daripada salaf tentang ayat ini. Dia kata, qala Ibnu Atiyah, berkata Ibnu Atiyah. Surah Al-Ma'arij tadi 24 25. Okey. Qala Ibnu Atiyah, berkata Ibnu Atiyah. Wa qala Umar bin Abdul Aziz. Wa qala Umar bin Ibnu Abdul Aziz. Telah berkata Umar bin Aziz radhiyallahu anhu, al-mahrumu al-kalbu. Yang mahrum tu anjing. Mana pada harta mereka ada hak untuk orang yang meminta dan orang yang tak berperolehan, yang tak dapat sebarang harta, yang tak dapat sebarang benda. Jadi dalam pendapat umum jumhur para ulama, mahrum yang dimaksudkan tu adalah sebenarnya orang yang kehilangan. Contoh orang tu ada harta, jadi kehilangan harta dia, ataupun kena bencana. So orang tu mahrum lah. Benda tu ada tapi disekat daripada dapat harta dia. Maka orang ni termasuk dalam kumpulan yang dalam tu orang miskin, orang fakir, masuk dalam ni. Mahrum ni. Sa'il ni orang minta-minta.
Sa'il, orang yang meminta-minta. Jadi sekarang ni, bila dia kata ke anjing, kan kita kata macam, apa hal anjing pula kan? Kita tak sebut kucing ke? Ayam ke? Okay. Kata Ibn Atiyah, arada, Umar bin Aziz mahukan dengan kata-kata dia, sebut anjing, al-mahrum tu anjing tu, wallahu a'lam ta'ala lebih mengetahui, ayyu'tiya misalan minal hayawani dhil kabidir ratibi lima fihi minal ajri. Bahawa dia berikan sebagai contoh daripada binatang-binatang yang mempunyai hati yang basah. Mana hati yang mempunyai nyawa. Binatang yang bernyawa. Mempunyai hati yang basah tu yang nyawa lah. Kan, binatang-binatang macam kucing, macam anjing, dan binatang yang dia mempunyai hubungan dengan manusia ni secara direct. Yang dia akan datang, dipanggil datang, dihalau dia pergi. Jadi dia kata bahawa Allah alam, Allah Ta'ala lebih mengetahui bahawa dia memberikan sebagai contoh daripada contoh tertentu daripada haiwan-haiwan mempunyai hati yang basah, kerana apa yang ada padanya daripada pahala. Hasbal hadithil ma'thur, mengikut hadis yang ditemui. Sebab kalau kita lihat Nabi SAW ceritakan tentang seorang wanita di kalangan orang yang terdahulu. Wanita ini adalah wanita pelacur. Dia beri minum seekor anjing, kan? Dia minum, dia dahaga, dia minum, kemudian dia cedokkan air untuk anjing yang kehausan. Maka Allah Ta'ala hapuskan dosa dia dengan sebab itu. Ini benda yang kadang kita kena ada belas kasihan jugalah, maksud dia kepada apa-apa binatang. Ya, marah kita marah, tapi bukanlah sampai kita apa, ada orang dia panah lah binatang tu, tembak dengan apa, pistol angin dan sebagainya kan, ball bearing. Tu tak patut lah. Dan halau-halau je lah. Benda tu kecil je. Kalau betul kita tak suka dia buang air, buang najis dekat rumput kita, rumput baru pula, rumput kapet kan, kapet Filipin. Dia kita pun kena marah. Tapi masalahnya binatang tu dia tak ada akal. Tuan binatang tu patutnya ada akal lah. Binatang tu tak reti apa. So marah pun dia macam tu juga. Kan, dia tak reti. Jadi belas kasihan yang ada di antara kita dengan makhluk Allah Ta'ala tu adalah di antara perkara yang akan membuka kepada kita di sisi Allah Ta'ala rahmat, bahkan keampunan. Pasal ayat tadi sebut kan, pasal manusia ni bila perangai dia, kalau kena dapatkan keburukan, dia akan gelisah-gelisah. Dapat kebaikan, dia kedekut. Dia akan bakhil, kedekut. Kecuali orang yang solat. Yang orang solat tadi, solat dia sentiasa tetap. Dia sentiasa menjaga solat dia. Kedua, pada harta dia, ada hak untuk orang. Dia tahu dah, harta dia bukan milik dia semua sekali. Bahkan harta dia, Allah Ta'ala bagi sebagai transit untuk pergi kepada saluran-saluran yang Allah Ta'ala kehendaki. Kalau dia simpan harta tersebut pun, tak beri kesan apa-apa. Tapi kalau dia kata dia berikan, harta tu dia akan jumpa balik hari akhirat nanti. Jadi bila Umar bin Aziz cakap macam mahrum tu anjing, kan binatang tak ada makanan, so kita bagi dia makan. Dan dia termasuk di antara yang mahrum tadi. Dia bagi contoh lah, mana kalau ikutkan contoh. Tapi contoh tu agak macam jauh sangat kita dengar. Sebab dalam masyarakat barat, macam di belah Eropah, diorang lebih kasihan kepada anjing berbanding manusia. Bagi tempat perlindungan untuk anjing dan sebagainya lebih kuat berbanding dengan manusia. Dia kan sibuk lah dengan anjing lah sekian sebagainya. Tapi manusia terdampar berpelesiran tu tak ada seorang pun nak bagi pertolongan. Itu biasa. Tumbang tepi jalan macam tu tak ni. Kalau anjing diorang pergi hospital. Allah lah, mungkin kita baca hadis Nabi tu kot. Kan, buat baik pada anjing. Lepas tu ada orang pula Malaysia ni pergi beli anjing banyak-banyak pula. Satu benda juga. Dia basic dia macam ni. Pasal anjing ni bukan maksud dia kita tak boleh bela langsung. Nabi kata man kitana kalban. Bagi siapa yang membela binatang, benda anjing, bukan kerana buruan, bukan saidin, bukan masyiatin, bukan zar'in, bukan kerana berburu, bukan kerana jaga ternakan, bukan jaga tanaman, pahala dia berhilang sebesar bukit Uhud setiap hari. Setiap hari hilang pahala sebesar bukit Uhud. Dia baca Quran, dia bersedekah ke benda solat ke, sebesar bukit Uhud setiap hari dia akan hilang pahala. So as a pet, bela tak boleh.
Bela untuk pet tak boleh. Bela tu yang baru ni boleh keluar gambar polis apa dengan anjing kan. Unit anjing, polis. Hari Merdeka dia pegang anjing kan, dalam keadaan kodoh macam apa mesra. Lepas tu geng-geng wartawan yang kafir biasanya dia kan biasa ambil gambar ni saja nak provoke. Yang pakcik-pakcik pun astagfirullahalazim dia pegangnya anjing. Kan la ilaha illallah kan. Kalau orang pakai baju tak cukup elok je dia diam, tak cakap apa. Tak cakap apa pun, perempuan pakai bikini dia diam, tak tahu kan. Tapi bila time nampak ni kan orang peluk anjing, astagfirullahalazim. La ilaha illallah kan. Apa nak jadi akhir zaman ni kan. Betul akhir zaman. Tak, benda tu masalah. Tadi kalau dia pegang anjing, tadi kan untuk anjing tu sebagai anjing teman dia untuk menjaga keselamatan negara, benda tak ada masalah. Dia termasuk macam anjing buruan. Anjing buruan dia kan bukan macam gitu je. Anjing tu memanglah ada connection dengan tuan dia. Takkanlah anjing tak manja-manja dengan tuan dia pula. Mana boleh macam tu. Memanglah bila awak bila binatang kan, awak beli ikan ke beli kucing, kucing tu akan manja. Mana ada awak buat style macam askar kan. Lepas tu kucing tu kan anjing macam tu. Mana ada macam tu. Mestilah ada kan connection, belai sebagainya. Apa masalah dia? Kalau rasa tak ni samalah. Apa benda masalah dia? Bagi kedudukan hadis Nabi SAW yang kata apa, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, bila menjilat anjing berbekas orang kamu tu, falyurid kan, apa, buang apa air dalamnya dan basuh 7 kali. Yang pertama dengan air tanah. Menunjukkan bahawa anjing tu wujud. Anjing tu wujud, bukannya maksud anjing tu pupus. Maksud anjing tu ada tak ada? Hukum tu bila datang, maksud anjing ada tak ada? Ada lah. Cuma balik kepada hukum asal, bela kerana apa? Kalau 3 perkara tadi, kan, wujudnya anjing tu dekat dengan kita, termasuk rumah kita ke benda, kerana 1, 2, 3. Okey lah. Tapi kalau bila pakai pet, tak boleh lah. Jaga rumah pun tak boleh. Syekh bin Baz rahimahullah kata kalau sekiranya orang tu rumah dekat hutan je, maka dia boleh pakai. Jauh sangat. Jauh sangat. Bersebelah rumah dia hutan. Biasa geng-geng Felda buat yang tu. Jaga tanaman lah macam tu sebenarnya. Jaga tanaman. Untuk pet tak boleh. Saya pakai pet suka-suka kan. Lassie kan. Johnny. Tak boleh. Itu tak boleh. Tak ada boleh anjing untuk itu. Kan kawan berlari ke. Yang macam tengok macam TV. Little House on the Prairie. Kecil-kecil ada anjing. Seronok. Kita pun nak bela anjing. Tak boleh. Yang tak dibenarkan. Sekarang yang ni yang confused. Macam dekat Indonesia kan timbul artis-artis dia. Nyanyi lagu tentang iman. Lepas tu bela anjing. Kat dalam rumah. Apa nama buat tu? Benda tak nama saya tak ingat. Ada sekali tu saya terpaksa komen juga. Saya orang bising dekat ni kan. Saya ambil hadis, saya terjemah hadis tu, letak dekat ni. Jawab dekat bawah. Apa ni yang dia orang ulas kan. Yang ini kata boleh tak boleh, baca hadis Nabi tu. Nabi benarkan untuk 3 je. Kalau kebetulan dia mesra tadi pun, sebab salah 3 tadi. Kerana anjing tu anjing berburu dia, atau anjing jaga ternakan dia, jaga tanaman dia, okey lah. Tapi dia kena batasan tadi lah, mana dia kena jaga lah masalah boundaries. Kalau dia pegang-pegang, dan kalau dia kena dijilat, bagi sama lah. Anjing? Betul, kata daripada anjing terbiar, baik jaga orang terbiar. Itu masalah. Maksudnya kalau orang tu nak bela anjing, baik bela manusia. Baik dia buat shelter untuk manusia. Lebih utama. Saya tahu sebab kadang-kadang macam ni, kes dia. Ni masalah juga. Kes dia sebenarnya dia buat benda tu, kadang ada di sebalik dia ada orang yang encourage dia orang untuk buka shelter tadi. Macam di Sarawak kan, kes anjing gila ni dah besar. Orang banyak kena gigit mati sebagainya. Tapi tak apa, tanggungjawab. Sepatutnya siapa yang marah kalau perbandaran bunuh anjing-anjing tadi, dia kena tanggungjawab lah, bayar lah. Siapa kena gigit mati sebagainya. So dia memang, kalau dia jumlah dia banyak sangat, dia akan masalah. Bila awak dah bela dan shelter tadi, awak kena jamin makan minum dia. Kalau dia terbiar berjalan, dia cek makan sendiri. Tapi kalau awak bela, awak kena jamin. Sebab bila awak bela saja, awak tak bagi makan, dia mati, awak berdosa. So, Nabi kata dalam hadis yang sahih, yang satu lagi terbalik kucing. Nabi kata dakhalat imratun annar, masuk neraka seorang wanita, seorang wanita dalam neraka. Fi hiratin habasatha, pada kerana seekor kucing yang dikurung.
La hiya at'amatha, tidak diberi makan kucing tadi. Wala hiya tatruka ta'kul min hasyashil ardi. Dia tak biarkan pula kucing tu keluar untuk makan daripada serangga-serangga tanah. So kita lihat dekat situ, kesalahan wanita tu kurung sampai mati, masalah. Kalau orang tu buat shelter, tak cukup makan, macam mana? Orang tu dia buat pula, buat minta donation sebagainya. Kat sini masalah pula. Nilai nyawa manusia, nilai hanya nyawa binatang. Banyak orang yang suka, memang betul, faham. Muamalah dengan binatang mudah daripada muamalah dengan manusia. Minta maaf cakap kan. Tapi ayat tu betul. Dengan binatang campak apa dia makan. Manusia bagi benda dia tak suka. Ikan goreng je ke? Dia start bising kan. Apalah kan. Nak jaga-jagalah betul-betul. Bagi nasi beras wangi ke. Basmati ke. Ini bagi beras biasa. Tak mahu lah. Beras apa super-super tempatan. Ya. Ini saya faham. Memang kita jaga manusia lebih susah. Tapi yang pada manusia tadi lebih utama daripada kita jaga binatang. Sebenarnya. Binatang tadi, naturally, kalau kita lepaskan dia hidup sendiri, dia boleh hidup. Manusia tak boleh. Dia tak ada makan kutip dan sebagainya. Macam binatang tu makan benda kutip. Tapi yang binatang kita tumpukan, kita tinggal manusia. Salah lah. Shelter tadi, saya tengok macam kisah-kisah tadi kan. Itu tak kena dengan yang Nabi sebut tadi. Sebab dia hanya bela binatang tadi patut kerana jaga tanaman, jaga ternakan atau berburu. Lain dari itu tak boleh. Itu dalam pusat tadi. So once dia dah domesticatedkan binatang tadi dengan dia bagi makan, tak boleh berhenti. Binatang tu akan bergantung dengan dia. Lepas tu dia tak boleh makan juga. Itu bahaya sebenarnya. Dia memang sebenarnya memang bandaran akan tembak. Kat sini pula datang hak asasi binatang akan marah. Biasa kan jadi kes, bila binatang tu dah anjing tu gigit orang, dia tak tanggungjawab. Kumpulan hak asasi binatang ni patut dia bertanggungjawab. Okey, kami jaga binatang, siapa kena gigit anjing kami bayar. Bau betul. Sekali awak suruh binatang tu berkeliaran, patut jangan bagi bandaran bunuh. Lepas tu bila bandaran bunuh awak pergi angkat. Tidak peri kemanusiaan, tak ada peri kebinatangan dan sebagainya. Tapi problem dia binatang tadi buat problem, awak tak tanggungjawab. Awak tak tanggungjawab pun. Awak biar keluarga tu orang tu mati sebagainya, awak tak bayar. Tapi bila binatang tu dimatikan oleh pejabat, dan memang diorang kan ada lagi. Nabi sendiri SAW pernah berlaku dalam sejarah di Madinah, Nabi suruh para sahabat bunuh anjing. Semua anjing yang ada. Lepas tu Nabi hentikan. Mana time to time tu berlaku keadaan tadi. Bila dia banyak sekarang, kadang-kadang dia membahayakan, nak kejar gigit orang sebagainya. Tak boleh lah macam tu. Kita kena jaga manusia, bukan jaga binatang. Jika manusia anaya binatang macam masuk dalam mesin basuh sebagainya, ya kita hukumlah dia. Hukumlah dia. Tapi masalahnya kalau binatang tadi kan, dia dah buat kacauan pada orang, siapa nak tanggungjawab? Ini macam orang yang kata tentang kes-kes tak nak hukum bunuh kepada pengedar dadah. Bila keluarga yang affected dengan pengedar dadah tu punya perbuatan edar dadah, siapa tanggungjawab? Ada pengedar dadah buat tabung. Siapa yang terkesan keluarga dia kerana dadah yang kami jual, kami bagi insurans. Ada? Tak ada kan? Lepas tu kita tak bela diorang. Kenapa nak fikirkan tentang tajuk tadi? Itu contoh nak faham lah. Jadi secara asasnya memang shelter binatang tadi, kalau bela sampai sihat, lepaskan balik, ya, okey. Katakan tempat sementara untuk bela sampai binatang tu sihat. Dia sakit, kita treat, ubat, rawat dia, ni lepaskan balik. Tak apa. Tapi kalau untuk kita bela sepanjang waktu, ada masalah. Dia tanggungjawab lah pula. Macam orang bela-bela binatang yang pet pun kat rumah kan. Pening kepala bab ni. Dah beli ikan. Rumah tak ada ikan, tak ada binatang. Nak beli binatang, bini tak bagi. Kan? Lepas tu kalau bela-bela, bila kita musafir, siapa nak pergi makan? Balik-balik ikan terkapung dalam akuarium. Macam mana? Sudut asal bila kita dah domesticated benda tu, dia akan kena bergantung kita. Kadang dia kata kita macam bela kucing kan. Jiran saya, dia buat. Waktu mula tu dia bagi kucing kat saya, rumah dia. Pincu gate. Untuk tuangkan makanan dan air kucing yang dia bela kat luar rumah. So bila musafir masalah lah. Dan saya punya tu juga lah, ada ikan gapi. Ikan gapi yang biasa, ikan gapi cantik. Jadi bila kita keluar kan,
Nak pergi tak sekian. Sekian, pergi 3-4 hari ke macam pergi Perlis kan, hujung bulan. So kelam kabut lah pula kalau pergi satu family. Pasal dah pula letakkan dekat rumah jiran, minta tolong bagi makan. Kita tanya balik kampung tak? Balik kampung tak? Tak balik kampung tu jaga ikan sekejap. Balik. Dia faham tak? Dulu pernah sekali saya bawa ikan sekali pergi ke sana, ke Perlis. Masuk balang. So dalam botol tu kan. Saya bawa jalan sekali. Macam mana? Pasal benda ni dia bila kita dah start ni responsibility berjalan. Sebab tu shelter tadi kalau ulang shelter tu untuk rawat sahaja, lepas Tapi kalau untuk shelter tadi simpan bela, masalah. Benda tu akan timbul masalah. So sebab ni macam pembelaan anjing di rumah ni yang benda tak didedahkan. Di Amerika Syarikat sendiri, di negara Eropah pun orang bela anjing ni dia kena ambil suntikan khas untuk daripada apa-apa parasite yang anjing ni ada. Sebenarnya berbilion habis setiap tahun kerana imunisasi diberi kepada manusia yang bela anjing. Mereka kena ambil ubat tertentu. Anjing tu anjing lah. Kita tak tengok bincang bab kucing kan. Orang bela kucing kadang berhantar kucing pergi bedah. Mahal gila macam bela orang. Tak Kalau duit tu tadi kan jumpa orang miskin orang susah kan, dia treat orang ni. Kan nilai dia lagi besar. Tapi kerana apa tahu? Nak pergi pada manusia ni susah. Pergi binatang mudah. Kita habis beribu-ribu kucing tu pergi hantar untuk macam orang ni lah. Pergi repair kereta dia. Tambah sport rim, tambah sekian, tambah ini, letak turbo. Tak serius, ujung tu kan banyak dia habiskan duit tadi. Kalau dia kata duit tu dihalakan kepada jaga manusia, punyalah besar nilai dia. Tapi, ni masalah tapi dia. Sebab sa'il mahrum tu apa? Balik pada asal. Yang dimaksudkan tadi, yang mula-mula sekali sebenarnya manusia. Tapi kalau kita kata dari segi asal pada hadis Nabi SAW, kita bersifat mesra atau penyayang hatta kepada binatang sekalipun, ia adalah benda yang besar. Bahkan sebenarnya dalam Islam, hak binatang ni, kalau kita lihat, bila binatang masuk dalam peperangan, kan dia dapat bahagian. Binatang yang dibawa masuk dalam peperangan, dia dapat 2 bahagian daripada harta rampasan perang. Pasal harta rampasan perang akan dibagi 5 bahagian. 1 bahagian pergi pada Allah dan Rasulnya, dan akan dibagi pada pula zawil kurba wal yatama masakin ibn sabil. 4/5 lagi akan bagi pada tentera. Yang berjalan kaki 1 bahagian, yang naik kenderaan 3 bahagian. 1 milik dia, 2 milik kenderaan dia. Kuda dia bawa, unta dia bawa, tunggang, datang pergi perang. Binatang tu akan dapat 2. Every binatang tu dapat 2 bahagian. Ialah dia makan banyak daripada orang. Abang perasan tak? Sebenarnya kalau orang beli kucing pun, rasa kucing tu makan banyak daripada dia, habis. Tak percaya tengok balik. Dia yang beli kucing. Serius, tak tahu asal ni. Mana tahu dah habis. Ini dah habis. Ini pun dah habis. Wali aja kasyaf. Tak, serius kan? Memang banyak mahal. Kau nak tahu orang tu kaya, tengok dia bela kuda. Bela kuda tu, duit habis bela kuda tu, mahal daripada tuan ada kuda lagi makan. Sebenarnya. Nak tahu orang tu kaya kan? Kalau setakat ada kereta tak kaya. Dia bela kuda tengok. Kalau ada kuda kan, 2-3 ekor memang kaya lah. Sebab dia punya pembelanjaan bela kuda ni, dia punya expenses lagi mahal. So aku lihat kadang-kadang bila kita kata duit kita habiskan ke mana tadi kan. Jadi dalam Islam binatang dia dapat hak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mana dia pergi ke Baitul Mal pasal nak ambil, kan dia pergi pusing Madinah, tengok ada satu keluarga duduk rebus batu. Pasal isteri tu nak bersalin, suami sekian, dia anak menangis rebus batu nak makan. Bagi anak tu diam, nanti nak masak. So takut lama tertidur. Jadi Umar pergi ambil makanan dekat Baitul Mal. Tengah-tengah dia pikul tu, pembantu dia nak tolong pikul, dia kata kau nak pikul dosa aku ke hari kiamat nanti? Dia kata demi Allah, kalau seekor, kalau satu riwayat kata lembu, satu riwayat kata keledai tergelecok kaki dekat Iraq, Allah pasti, mungkin aku rasa Allah Ta'ala akan tanya, wahai Umar, kenapa kau tak elokkan jalan untuk keledai berkenaan? Binatang kot. So kita punya sudut tadi bukan kita tak ada care langsung, tapi untuk over sampaikan jadi lebih pada manusia, salah lah. So memang betul, kalau kita nak bagi pada binatang tadi, orang macam tu je. Tapi untuk manusia, dia akan start. Melayu ke? Melayu ke lah.
Islam ke? Kan dia akan start soalan-soalan tu. Sudut bantuan dibagi. Sudut asalnya memang betul lah. Kalau disebut kat sini oleh Umar bin Aziz dengan anjing tu, maksud yang mahrum tu adalah anjing. Dia kata apa? Dia kata pendapat dia tadi tu berdasarkan, cuba dia bawa. Walaupun kita macam confused lah. Maksudnya kalau kita bincangkan, memang manusia lebih timbul hak besar berbanding dengan anjing tu. Kalau zakat wajib, Muslim saja. Kalau zakat umum, sedekah sunat, siapa-siapa kita boleh tengok ikut keutamaan, keperluan. Kalau zakat wajib, hanya Muslim saja boleh terima. Tapi kalau sedekah sunat, ni kita boleh utamakan keutamaan tadi ikut keperluan. Dan kalau Muslim tadi dah buncit, janganlah bagi dia juga, bagilah pula yang pun tak buncit lagi. Faham tak? Jangan kita sibuk tumpu pada dia, pasal dia mungkin dapat orang lain yang ini tak dapat. Tengok keutamaan lah. So sudut Islam tadi macam telah prioriti manusia tu lebih tinggi. Untuk masuk binatang dalam benda berkenaan kan ada persoalan pula lah. Balik pada asal memang betul binatang tu akan meminta datang tak ada makanan. Tapi yelah, manusia tu diutamakan. Tapi bila kita ada keadaan lain, taklah kita biarkan binatang tadi kan. Kita asyik sergah, kejar, halau kan. Kalau dia mencederakan kita, ya betul. Sampai peringkat kita boleh bunuh dia. Pasal dia jadi pest. Dia jadi pest. Kalau tak nanti kan marah pula orang, cuma marah. Bunuh nyamuk. Nyamuk pun nak hidup juga. Yang awak pergi sembur apa? Lipas. Nak hidup juga. Kan? Hak asasi serangga ni keluar. Hak asasi serangga. Hak asasi binatang dia jadi hak serangga pula. Nanti dia keluar lah. Kalau ikutkan sebenar, nyamuk pun ada peranan dalam ekosistem alam ni. Ikut pada cycle alam ni kan. Lalat ke nyamuk ke bakteria pun ada. Ada dia punya tugasan. Bakteria menguraikan balik. Kalau kita tak suka bakteria, kita buang bakteria kat dunia ni. Bakteria tak ada. Bangkai binatang mati tengah jalan takkan lupuh sampai kiamat. Kita makan kat sini, karipap jatuh kat ujung meja sana. Kan? Lepas 5 tahun, ni karipap siapa? Aku dulu 5 tahun lepas buka iftar dekat Baitul Salam. Tak hancur tau, pasal benda tu bakteria tak ada. Awak kena faham, kalau fikirkan ada guna, semua benda ada guna. Even serangga pun kita akan argue tak balik, tak boleh kita pupuskan serangga. Dia ada binatang yang bergantung dengan serangga tadi. Tapi itulah kita kata semua nak fikir hak asasi sebagainya kan. Tapi itu cerita dia. Sebenarnya kadang-kadang macam yang case shelter tadi tu, ulang balik kalau setakat rawat, okey. Tapi kalau untuk bela for the whole time, kena cari rumah untuk bela. Lepas tu majoriti rakyat Malaysia ni tak bela anjing. Awak buat shelter untuk konon buat rumah angkat. Untuk siapa-siapa jadi ambil anjing tadi untuk dibela. Salah lah. Sebab tu dia boleh hidup pada tempat luar. Kita pergi ni kan, sandakan tu kan, anjing sepah-sepah. Sepah anjing. Tapi tak dibela lah. Orang tak bela pun. Dia biar macam tu je. Cuma dia orang punya dia orang punya keadaan tak sama macam Sarawak lah. Sarawak sampai pada peringkat kes anjing gila tu dahsyat. Bukan sikit, banyak jadi kes. Yang dalam tahun lepas berapa kali anjing-anjing gigit orang mati. Jadi benda macam ni masalah jugalah. Pasal ikut prioriti nyawa manusia lebih utama daripada binatang tadi. Untuk kita selamatkan. Bukan maksud kita biarkan terus, tapi kalau dia dah membahayakan manusia, dan kita boleh binatang tadi. Sebab tu kita bunuh dia panggil pest. Dan pest yang kerosakan pada manusia punya harta. Ini kerosakan pada nyawa. Lagilah dahsyat ya. Baik. Okay, so jadi kalimah mahrum tadi ada datang dari Umar bin Aziz kata mahrum tu adalah kalb. Kalau kita buka dalam tafsiran lain, mahrum tu adalah orang yang kehilangan harta. Orang yang kena bencana. Orang yang kena bencana, orang yang tergadai harta dia. Maka orang tersebutlah yang kita lihat harta kita patut ada hak dalam harta kita untuk orang-orang macam tu. Tapi kat sini ada pendapat ni tadi, dah cubalah macam dikatakan oleh Ibn Atiyah. Dia apa yang disebutkan tadi memberikan sebagai contoh binatang-binatang punya hati yang basah, yang hidup lah, yang hidup nyawa, kerana padanya ada pahala mengikut hadis yang daripada Nabi SAW. Yang betul pun hadis tentang wanita bagi makan anjing lalu diampunkan dosa-dosa dia,
semua sekali oleh Allah SWT masuk syurga. Dan kerana binatang juga, seorang wanita masuk neraka. Seorang wanita masuk syurga, seorang wanita masuk neraka. Yang bagi minum air anjing kepada air kepada anjing, yang tengah kehausan dapat masuk syurga, yang kurung kucing sampai mati masuk neraka. Ini dia punya kedudukan. Dan Islam tak pernah kita bias berat sebelah. Tapi ulang balik, nyawa manusia lebih utama daripada nyawa binatang. Atas dasar kerana memang macam ayat surah Al-Baqarah ayat 29 kan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah Taala yang ciptakan apa di muka bumi semua sekali untuk kamu gunakan. Kadang-kadang kalau orang tanya kan geng-geng apa hakikat, dia kata siapa korang sembelih binatang ni, dapat izin dia siapa? Kita kata daripada Allah Taala lah. Allah Taala bagi kita izin. Allah Taala kata dialah yang cipta untuk kamu apa di muka bumi semuanya untuk kamu, pakailah, gunalah. Tak ada sebarang kesalahan dekat situ. Baik. Kelima, wa fi qawlihi, tetapi Allah Taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takutkan Allah di kalangan hamba-hambanya itu para ulama, itu orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim Ya, ini banyak sudut lah ayat ni. Antara tajuk dia pernah sekali lah dulu waktu time dekat Sudan. Ayat surah Fatir ayat 28. Ayat surah Fatir 28. Dia bila apa Dr. Hasan Turabi, dia ni kira apa parti Jabhah Islami daripada Sudan, yang dulu Omar Hassan Bashir, Presiden Sudan, General Omar Hassan Bashir, dia pegang jawatan sebagai presiden. Ketika tu ketua parlimen dia seorang lelaki nama doktor ni, dia dikatakan ni lah apa, Hasan Turabi ni sebagai seorang yang bijak, boleh bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Dia kira orang kata mufakir lah, konon macam orang ni ahli fikir. Tapi dia punya idea banyak pelik. Antara benda waktu ketika zaman dia punya kuasa tu ada, dia implementkan dia punya idea yang Nabi ni manusia, boleh salah boleh betul. Jadi ayat tu macam manusia salah betul, implement dia adalah bukan semua arahan Nabi tu kita kena ikut. Ketika dia mula-mula buat benda tu dekat Sudan, benda tu kita dengar rumus lah. Dan saya tengok kawan-kawan yang daripada Afrika yang belajar dekat universiti, ada idea tersebut. Dia pakailah hujahkan Nabi dekat perang Badar, buat pilihan salah ketika letakkan tentera. Lepas tu kes dia bungakan tamar, kes Abbas wa Tawalla. So dia kata dia pakai kisah-kisah tersebut untuk datangkan kata Nabi ni manusia boleh salah boleh betul. Cuma dalam kalangan pensyarah universiti ketika tu, ada yang tak setuju dengan idea dia bawa. Saya jumpa seorang tu kata, saya bertekak kawan saya daripada Sierra Leone. Sierra Leone. Dia budak tahun 1. Dia apa? Dia kata Nabi ni boleh salah boleh betul. Dia tak semua benda Nabi kata ni kita kena ikut, dia kata. Saya pun bantai bertekak dengan dia. Dia tahun 1, saya makan lorah. Gaduh dengan orang. Jumpa yang senior pun kita gaduh dulu. Yeah. Jadi bila saya tekak-tekak dengan dia, saya jumpa seorang pensyarah dekat bahagian pusat bahasa tu. Pensyarah tu kata dengan saya, dia kata kau cakap dengan kawan kau, jangan buruk adab dengan Nabi SAW. Dia kata Nabi bukan bersalah, Nabi dijadikan bersalah untuk syariat. Nabi lupa rakaat solat untuk syariat. Bukannya Nabi manusia yang macam kita boleh salah boleh betul. Kalau tak jadikan bersalah tu untuk jadinya hukum. Itu baru betul kita fikir kita cara kita. Tapi Hasan Turabi ni dia banyak benda dia buat. Sehinggalah tahun waktu saya di Yaman keluar daripada satu statement. Statement ni menyebabkan para ulama marah. Semua ulama marah. Hatta ulama-ulama yang dahulu pertahankan dia pun semua tak diterima apa dia cakap. Dia kata dia lebih pandai banding Nabi dalam bab komputer. Bila cakap macam tu, ayat tu, walaupun betul Nabi SAW tak ada komputer zaman Nabi, tapi ayat tersebut adalah kurang ajar, biadab. Maka dibuatlah forum dibuat di Yaman. Kami waktu tu ketika itu Dr. Abdul Karim Zaidan, Dr. Abdul Dailami, ada beberapa orang lagi buat forum untuk jawab apa yang
dikatakan oleh Hasan Turabi ni. So jadi bila diorang jawab, antara jawapan digunakan ayat ni. Ayat surah Fatir 28 yang tak nyatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya takut Allah di kalangan hamba-hambanya para ulama. Nabi tak pernah mengaku dia paling alim. Tapi Nabi pernah mengaku dia paling takut Allah. Kan Nabi kata, bila para sahabat ada yang 3 orang, dia nak seorang tu nak puasa tak nak buka-buka, yang seorang tu nak solat malam tak nak tidur-tidur, yang seorang tu tak nak kahwin dengan perempuan. Kan Nabi kata, amma wallah, adapun demi Allah, inni la akhsyakum wa atqakum ila Allah. Adapun demi Allah, aku ni manusia paling takut, paling takwa di kalangan kamu kepada Allah. Nobody is more fear to Allah than me. Maksud dia tak ada siapa lebih takut Allah banding aku. Dia bukan untuk ceritakan belagak. Dia maksud dia pasal ukuran amal. Maksud dia kalau aku paling takut ini amal aku paling takut ini amal aku, korang pun takkan boleh lebih daripada ni patutnya. Maksud dia tak ada siapa boleh kata dia nak takut Allah Ta'ala dengan lebih over daripada Nabi SAW. Pasal bila dia kata nak solat tak nak tidur, Nabi kata aku ni paling takut Allah, paling takwa kepada Allah Ta'ala dengan kamu. Tapi aku puasa, aku berbuka, aku bangun malam, aku tidur, aku kahwin dengan wanita. Masa tu aku makan daging. Lepas tu Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. So dalam hadis tersebut Nabi mengaku dia paling takut. Dan ayat ni kata yang takutkan Allah Ta'ala di kalangan hambanya siapa? Para ulama. So paling takut Allah adalah Nabi. Masa paling alim siapa? Nabi lah paling alim. So kita tak boleh siapa dia kata saya lebih pandai dari Nabi, tak ada. Ayat tak boleh keluar. Pasal Nabi tak pernah mengaku dia paling alim, tapi Nabi pernah mengaku dia paling takut. Dan Allah sebut dalam Quran, hanyalah takut Allah di kalangan hambanya para ulama. Jadi dan ini juga dalil bahawa iblis jahil. Dalil juga iblis adalah jahil. Sebab kalau dia alim, dia mesti takut Allah. Bila dia tak takut Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut, maksud dia tak alim. Kalau dia alim, dia takkan lawan. Jangan keluar ada ayat kan, iblis alim pandai Quran daripada korang. Korang ajar tu. Kita dengar kan, iblis lagi tua, lagi pandai Quran berbanding korang. Kita macam bila pula Quran turun kat iblis kan? Oh ni manis pula. Tadi kurang manis. Yang kedua mana Okey, ni pula habis. Okey, dia kata di sini pada firman Allah Ta'ala ayat 28 surah Fatir, hanyalah takutkan Allah di kalangan hambanya, ini para ulama. So the more alim orang tu, the more takwa, the more dia takut Allah Ta'ala. Qala Ibn Qayyim, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah, wa fi tafsiri Ali bin Abi Talhah an Ibn Abbasin, dalam tafsiran Ali bin Abi Talhah daripada Ibn Abbas, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 28, qala, berkata Ibn Abbas, alladzina yaquluna innallaha ala kulli syai'in qadir. Ulama ni adalah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala atas setiap satu amat-amat berkuasa. Okay, orang yang mengatakan sedemikian. Wa hadha min fiqh Ibn Abbasin. Okay, walaupun sebenarnya tajuk tersebut, orang yang mengatakan Allah Ta'ala atas satu amat berkuasa tadi, kalau itu saja sebenarnya kalau ikut kita tak cukup. Sebab banyak lagi sudut yang besar. Mengatakan Allah Ta'ala tu ke atas suatu amat berkuasa, itu satu benda. Patuh dengan perintah Allah Ta'ala, itu benda yang lain. Sebab iblis pun percaya Allah Ta'ala berkuasa atas segala-galanya. Sebab tu dia minta Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Sebab dia minta Allah Ta'ala boleh buat. Sebab tu dia kata, anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkanlah aku sehingga hari mereka dibangkitkan. Sebab dia tahu Allah Ta'ala memang berkuasa untuk buat benda berkenaan. Tetapi kat sini masalah dia, kalau itu adakah iblis masuk yang kumpulan sebut? Okey, tapi kat sini Ibn Qayyim dia cuba nak halakan mana kata-kata Ibn Abbas ni masuk. Okey, dia kata apa? Wa hadha min fiqhi Ibn Abbasin wa ilmihi bitakwil. Ini adalah daripada kefakihan Ibn Abbas
Dan ilmu beliau tentang takwilan, ini tafsiran. Dan wa ma'rifatihi bihaqaiqil asma'i was sifat. Dan pengetahuan dia tentang hakikat nama-nama dan sifat-sifat. Dia kata fa inna aktsara ahli kalami la yufuna hadhil jumlata haqqaha. Kerana sesungguhnya banyak ahli kalam tidak boleh menunaikan jumlah ini akan haknya. Walau kanu yukiruna biha, sekalipun mereka memperakui dengannya. Mereka mengaku tapi mereka tak boleh tunaikan maksud dia. Okey. Fa munkirul qadar. Pasal contoh ahli kalam ni, dia ingkar qadar. Allah Ta'ala tentukan perkara sebelum terjadi. Lepas tu dia kata tak adil. Dia kata tak adil. Kenapa Allah Ta'ala tentukan? Kalau tentukan, kenapa kita berdosa? Tak, dia balik pada asal. Kalau orang tu faham, innallaha ala kulli syai'in qadir, apa hak kita nak soal? Dia nak tentukan, dia tentukanlah. Kenapa kita nak kata pula tak adil? Unless ayat tadi kita tak penuhi maksud dia. Maksud dia Allah Ta'ala berkuasa tapi pada batasan apa kita nak. Apa adil yang kita maksudkan. Dan kita tak faham pun qadar tu macam mana. Sedangkan qadar tu sendiri, macam kita pernah terangkan, qadar dia adalah apa yang Allah Ta'ala catatkan, apa terjadi di dunia sebelum ia terjadi. Ia catatan yang sebelum berlaku. Bukan paksa kita buat. Bukan paksa kita buat. Dia macam, ya, kita pernah bagi analogi kan. Saya ambil satu kertas, saya tulis dalam kelas kita ni, kita buat exam, minggu depan ada exam tahu kan? Minggu depan exam. Mula kan. Okey, ada exam. Katakan saya kata ada exam. Okey, kemudian saya sebelum exam, saya ambil satu kertas, saya tulis. Gagal, yang tak nak nampak muka gagal, yang nampak muka lulus kan. Gagal lulus, saya ambil kertas tu, saya letak dekat sini. Bucu meja ni. Orang nampak lah. Semua 3 orang nampak saya letak kertas ni. Minggu depan, saya bagi soalan dekat Abu Talha. Lepas tu, kelas kita exam. Lepas tu, bila lepas exam, saya tak datang lagi, saya cuti. Ayah ke mana tak. Kemudian, ada seorang apa kita pergi ambil kertas ni. Buka. Ustaz letak kertas ni sebelum daripada exam berlaku. Tapi Ustaz dah tulis dah. Gagal, lulus. Lepas tanya, kau lulus gagal? Serupa lah. Lulus gagal. Tengok semua sama. Petulung kata, kau ngajar Ustaz Ali. Belum lagi kita exam, dia nak gagalkan kita. Betul? Saya tanya soalan. Anda gagal sebab jawapan anda ke sebab saya tulis? Habis tulisan tu mana? Okey. Bukan kasyaf. Cerita dia kan, saya cikgu. Saya guru. Saya tengok anak murid saya, mana yang beri perhatian, mana main telefon, mana sekian, mana yang tidur. Saya nampak dah dalam kelas. Mana yang ada buat saya nota. Lepas tu bila saya tengok keadaan tadi, saya boleh anggarkan dia terjawab ke tidak soalan saya. Dan soalan saya pun buat. Saya juga buat. So saya buat soalan, saya boleh tahu, saya boleh anggarkan siapa lulus siapa gagal. Tapi sebagai manusia, saya boleh silap. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala, bila tertulis tadi, dia kan silap ke? Takkanlah. Dia tahu manusia, dia tahu apa benda yang akan hadapi semua sekali. So bila tertulis benda berkenaan, apa masalah dia? Kita bukan dituntut untuk tahu apa dalam takdir pun. Kita disuruh beramal. Wa qul i'malu. Katakan Muhammad, beramallah kamu semua. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Akan melihat amal kamu Allah dan Rasulnya. Nampak tak? Dia suruh kita beramal. Bukan suruh kita persoalkan tulisan tersebut. Cuma pada Allah Ta'ala, benda tu apa nak jadi, semua dia dah tahu dah. Tak ada benda yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita berdoa, ada perubahan pada ketentuan Allah Ta'ala, pun dia tahu dah. Pasal itu adalah umul kitab. Yang tak ada siapa tahu apa yang jadi kat situ. Hatta Nabi pun tak tahu. Kalau Nabi tahu kiamat bila. So itu. Tapi geng-geng Mu'tazilah ni, ahli kalam ke, kan, dia tak terima. Kan macam kita bincangkan kan manhaj talaqi, istidlal Amr bin Ubaid. Dia kata kalau dia dengar hadis Nabi, hadis apa? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yauma tu, hadis seorang kamu dihimpun kejadiannya dalam perut ibu 40 hari. Kan ada malaikat datang tulis rezeki, ajal, amal, bahagia, sengsara. So dia kata kalau ini aku dengar daripada tabi'in dia cakap, aku tak terima. Kalau Ibn Mas'ud cakap, aku tolak.
Kalau Nabi kata, aku takkan ambil. Kalau Allah Ta'ala kata pada aku akan lawan. Dia akan kata, bukan di atas ini janji kami kau ambil. Pasal dia pakai logik. Sebab tu yang Ibn Qayyim sebut kat sini. Sebab orang tu, yang ulama' yang sebenar adalah, yang dia tahu Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja. Amat berkuasa untuk menentukan apa sahaja. Tak ada siapa yang boleh katakan tidak. Sebab tu, dia kata mereka ni sekalipun mereka mengakui, tapi mereka tak menunaikan pengertian Innallaha ala kulli syai'in qadir tu dengan sebenar-benar apa cukup-cukup penunaian dia. Dia kata contoh dia, famunkirul qadar. Macam contoh dia, orang mengingkari qadar. Wa khalaqa af'alil ibad, dan penciptaan akan perbuatan hamba. Allah Ta'ala jadikan kita buat benda ni, ini perbuatan kita ni adalah makhluk. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh bercakap ke, kita boleh buat ke, Allah Ta'ala yang izinkan. Allah Ta'ala yang benarkan. Dia macam dong konflikkan. Kalau Ta'ala sayang kita, kenapa dia tak berhentikan kita? Dia tak, main. Sedangkan Allah Ta'ala buat apa saja kita apa yang dia nak buat, dia buat. Kita disuruh buat pilihan. Disuruh kita berdoa. Kalau kita rasa kita lemah, rasa amal tak cukup, doa. Kalau kita rasa banyak dosa, kita bertaubat. Sentiasa dia punya pembetulan tu Allah Ta'ala berikan balik. Tapi banyak manusia dia akan persoalkan. Kalau dah macam ni, kenapa saya salah? Kalau dah Tuhan tentukan, kenapa saya berdosa? Kalau saya tak buat, dia mainkan ayat-ayat tadi. So kat sini dikatakan, dan orang-orang mengingkari qadar serta mengingkari penciptaan perbuatan sekalian hamba, la yukiruna biha, mereka tak mengakui dengan ayat innallaha ala kulli syai'in qadir tadi, ala wajiha, di atas bentuknya. Sedangkan kita bukan disoalkan pun dengan masalah tulisan tadi. Kita disoal dengan apa kita buat. Okey, apa kita buat. So kita tetap kena beramal. Kita rasa lemah, doa. Minta pada Allah Ta'ala perubahan. Bukan kita duduk diam. Ni jadi ni sebab dah tulis lah ni. Dia kata, tuan-tuan yang marah saya, apa jadi dah tulis. Saya jahil, cakap bukan-bukan ni pun Tuhan dah tentukan. So tuan-tuan kena terima. Ini masalah. Masalah lah. Okay. Jadi dia kata kat sini, okey, wa munkiru af'ali rabbi qa'imatun bihi la yukirruna biha ala wajhiha, dan orang-orang mengingkari perbuatan Tuhan tertegak dengannya. Macam Allah Ta'ala berkata-kata, melihat, kan golongan Jahmiyah tak terima. So dia kata contoh macam tak berkata-kata tadi, sekarang boleh berkata-kata. Ada perubahan dia makhluk, maka tak berkata-kata. Tadi tak lihat, sekarang lihat. Kau lihat pakai apa? Ini dia mengingkari perbuatan Rabb. Okay, mereka juga tidak memperakui dengan innallaha ala kulli syai'in qadir ni dengan sebenar-benar dengan apa mengkarinya di atas wajahnya, atas bentuknya. Bal yasrahuna annahu la yaqdiru ala fi'lin yaqumu bihi. Bahkan mereka dengan terang-terangan, okey, dengan terang-terang mengatakan bahawa dia Allah Ta'ala tak berupaya, tak berkuasa di atas perbuatan yang dia sebut dia tertegak dengannya. Betul lah kata-kata, melihat sebagainya. Pasal bagi orang Jahmiyah, dia buang. So dia kata pasal benda tadi tak layak bagi Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala tak boleh. Dia kena tak ada semua perubahan pada tadi, tak ada sekarang ada lah, tak boleh. Kan semua benda tu bahasa ilmu kalam berdasar kepada sebab macam kita berkali-kali kita terangkan pasal benda ni dari Aristotle punya cara pemahaman tentang makhluk tu apa, matters tu apa. So orang pun pergi pegang yang tu, jadikan amalan untuk faham Al-Quran dan juga sunnah. So dah sekali Allah Ta'ala tak berkata-kata, Allah Ta'ala perkata. Tak mendengar, pendengar. Dia keluar istilah baru. Kita dengar pelik. Mana ada pendengar? Kamu sendiri bahasa pustaka pun tak ada. Mendengar, bukan? Dia tak ada kena mendengar. Pasal mendengar tu perbuatan. Bila perbuatan, tadi tak dengar, sekarang dengar. Pasal baru sampai lah. Bila baru sampai, maka baru. Bila baru, makhluk. Buang. Kita dengar pening kepala. Allah Ta'ala kata dia mendengar, kita tak mendengar. Kita beriman Allah Ta'ala mendengar supaya kita nak berdoa. Dan kita jaga mulut kita daripada kata-kata yang bukan-bukan. Allah Ta'ala mendengar. Kita bisik pun Allah Ta'ala dengar. Kan kita kata Allah melihat. Memang perbuatan kita Allah Ta'ala lihat lah. So dengar suara. Lihat perbuatan. Tekan lihat suara pula. Awak dengar dengar ke lihat kan terbalik kan? Kau dengar perbuatan. Lihat perbuatan. Dengar suara.
Jadi benda-benda macam ni, kita kata golongan ni, dia bila dia kata macam tu, ni Ibn Qayyim cuba nak reasonkan kenapa kenapa Ibn Abbas kata ulama tu adalah orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala atas sesuatu amat berkuasa. Sebab dia sekarang dia cuba tolak kumpulan-kumpulan yang buang sebahagian daripada kuasa Allah Ta'ala tadi. Dia kata Allah Ta'ala tak kuasa. Allah Ta'ala tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, tak boleh buat macam ni. Dia sentiasa dia letakkan boundaries. Okey. Wa man la yuqirru bi anna Allah Subhanahu kulla yaumin huwa fi sya'nin. Dan barang siapa yang tidak memperakui bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap hari dia dalam urusan. Kan surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari dalam urusan. Kita pula dalam anggaran akal kita, bila urusan tu sibuklah. Sibuk. Sedangkan yang masuk urusan tadi, tak ada apa yang jadi. Tak ada doa daripada hamba kecuali dia yang mendengarnya, memakbulkannya. Tiada ketentuan berlaku kecuali dia yang menetapkannya. Macam hari ni hujan, besok panas, hari ni tanah runtuh, sini banjir. Semua adalah daripada urusan dia. Tak ada benda datang, ni urusan teori konspirasi. Ni ngarutlah. Takut teori konspirasi lebih takut Allah Ta'ala kadang. Kan? Dia konspirasi kedai kopi, balik rumah tengok movie juga. Nak tambah pun, tak ada banyak amal pun. Ini pelik kadang-kadang, faham tak? So sudut asal dia, memang Allah Ta'ala pada setiap hari ada urusan. Kul la yawmin fi sya'n. Ini yang jawapan dan debat yang sering masyhur lah, tersebar. Tentang Abu Hanifah debat dengan etis. Kan ada seorang tu turun, dia naik. Dan kata Allah Ta'ala buat apa sekarang? Nak tahu jawapan, dia turun. Turun bawah. Dia turun, Abu Hanifah naik, Allah Ta'ala jatuhkan kau, naikkan aku. Sebab menaikkan kebenaran, menjatuhkan kebatilan, kerja Allah Ta'ala. Aku naik, kau turun. Ini kerja Allah Ta'ala juga. Dia kata. Apa Allah Ta'ala buat sekarang? Sekarang ni. Dia kata. Apa jadi semua sekali? Tak ada benda yang bukan Allah Ta'ala punya perbuatan. Sebab tu dia kata, kulla yaumin huwa fi sya'n. Bukan kesibukan, maksud dia sibuk macam kita kalau dah buat kerja ni, tak boleh buat kerja ni. Kalau kita buat kerja ni, tak boleh buat kerja ni. Itu kita punya tajuk. Adapun Allah Ta'ala tidak sedemikian sama sekali. Bila kata dia dalam urusan, bukan maksud dia sibuk macam kita tak boleh nak buat kerja lain. Dia sibuk sampai tak dengar doa hamba. Tak. Setiap hamba dia dengar. Yang kita faham dalam hadis Nabi SAW, hadis yang Sahih Muslim. Yang Nabi kata, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ya ibadi, kalau makhluk awal kamu sampai makhluk akhir kamu, manusia kamu, jin kamu, di atas satu pentas yang sama, semua minta hajat masing-masing. Aku berikan semua sekali hajat apa yang dia nak, tak kurang daripada kerajaanku kecuali seperti jarum dicelupkan di lautan, diangkat keluar. Okey, banyak orang nampak masalah kekayaan Allah Ta'ala tadi, satu. Tapi sudut yang kena faham adalah pendengaran Allah Ta'ala. Sempurnanya sampai tak ada silap seorang pun. Kita sekarang kalau semua bercakap dalam kelas, saya tak boleh tumpu semua. Itu yang kita kata, diam sekejap. Kan, kita suruh diam kejap. Sebab tak boleh tumpu semua. Tapi Allah Ta'ala bila makhluknya daripada pertama sampai terakhir, manusia dan jin, minta serentak apa mereka nak. Allah Ta'ala beri semua hajat. Maksudnya tak ada seorang pun yang tak dapat apa yang dia minta. Faham kan? Sekaligus boleh? Sekaligus, semua sekali. Dan satu masa. Itu pasal kita limit. Mendengar, faham? Kalimah dengar, faham? Tapi kita limited. Terhalang dengan jarak, terhalang dengan pendinding, terhalang dengan masa, terhalang dengan tempat, terhalang dengan frekuensi. Semua kita ada terhalang. Allah Ta'ala tak ada terhalang daripadanya apa-apa pun. Macam tu penglihatan, macam tu ilmu, macam tu semua sekali sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara kita faham. Itu penting belajar fiqh Asmaul Husna. Belajar dan fahamkan sudut itu. So bila sebenarnya betul saya kata mana baca, pasal baca dekat dalam buku fiqh Asmaul Husna dinukilkan serupa macam ni oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, dinukilkan balik serupa macam ni. Saya kata orang tersebut tak setuju. Dia kata fi sya'nin ya fa'alu ma yasha. Ya Allah Ta'ala buat apa saja dia nak. Orang yang tak setuju ni la yukirru bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia tak mengaku Allah Ta'ala atas sesuatu amat berkuasa. Wa man la yukirru bi anna al-qulubal ibad baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Dan barang siapa tak memperakui bahawa hati-hati sekalian hamba di antara dua jari Tuhan yang penyayang, yang dia bolak-balikkan sebagaimana yang dikehendaki. Wa anna subhanahu muqallibal qulub hakikatan. Allah Ta'ala membolak-balikkan hati secara hakiki. Hari ni suka, besok benci. Hari ni sayang, besok tak sayang. Benda Allah Ta'ala buat.
Wa annahu in syaa'a an yuqimal qalba aqamahu. Dan Allah Taala kalau dia nak luruskan hati, dia luruskan hati. Wa in syaa'a yuzighahu azaghahu. Kalau dia nak bengkokkan, dia bengkokkan. Orang yang tak setuju ni, la yuqiru bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia tak memperakui bahawa Allah Taala atas setiap sesuatu amat berkuasa. Wa man la yuqiru bi annahu istawa ala arsyihi ba'da an khalaqas samawati wal ardi. Dan siapa yang tak memperakui bahawa dia Allah Taala ni bersemayam di atas arasy-Nya sesudah dia ciptakan langit dan bumi. Bahkan sebenarnya sebelum langit dan bumi tercipta pun Allah Taala dah ada arasy. Kan bila hadis Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'a. Tapi geng-geng yang apa? Yang suka suka nak ubah maksud tu, dia tak nak baca hadis ni. Dia ambil riwayat daripada Nahjul Balaghah, Syiah punya himpunan, kata-kata Ali bin Abi Talib. Dia tak ambil yang Bukhari ni. Yang dari lafaz Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'a. Dahulunya hanya ada Allah, tidak ada apa-apa. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arasy-Nya ketika itu di atas air. Mana sebelum langit dan bumi tercipta, langit dan bumi ini tak cipta lagi, arasy Allah Taala dah ada. Tapi orang tak setuju. Dia tak setuju. Katakan dia tak setuju Allah Taala bersemayam atas arasy-Nya sesudah penciptaan langit dan bumi. Wa annahu yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya, dan bahawa dia turun setiap malam ke langit dunia. Yaqulu, sambil berkata, may yas'aluni fa'utih. Siapa nak meminta pada aku berikan dia. May yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa nak minta ampun kepada aku untuk aku ampunkan baginya. Wa annahu, kalau dia tak mengaku, tak percaya. Sedangkan Nabi bagi tahu ini yang benar berlaku. Wa annahu nazala ila syajarati fakallama Musa kallamahu minha. Allah Taala turun sampai ke pada pokok tempat Musa bertemu dengan Allah Taala di bukit berpokok di Sinai. Kan bila Musa pergi ke Tur Sina, kan. Tur tu bukit berpokok. Saina tu gurun Sinai tu. Di situ ada bukit berpokok. Tur. Jadi Musa pergi kat situ. Memang dekat situ memang dia bercakap dengan Allah Taala directly. Cuma macam mana boleh kejap ke atas, kejap ke bawah, itu bukan kerja kita. Tapi kita memang situ tempat di mana Musa terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala kata pada Musa, bahkan ditabirkan sahaja daripada penglihatan Musa Allah Taala. Maka bila diminta oleh Musa alaihissalam untuk lihat, Allah Taala buka hijab dia. Hancur berkecai gunung yang berhadapan Musa alaihissalam. So jadi sudut dia memang kat situ lah, bukan tempat lain. Tapi benda tu berlaku, memang berlakulah. Ya. Yeah? Dia kata fakala Musa Musa kallamahu minha. Maka dia berkata-kata kepada Musa dan berkata-kata daripada arah pokok tersebut. Wa annahu yanzilu ilal ardi qabla yaumil qiyamati hina takhlu min sukaniha. Bahawa dia akan turun ke bumi sebelum berlakunya kiamat, ketika kosongnya bumi daripada penduduknya. Wa annahu yaji'u yaumal qiyamati, dan dia akan datang hari kiamat, fayafsilu baina ibadihi, dan dia akan putuskan hukuman di antara hamba-hambanya. Wa annahu yatajalla lahum yadhaku, dan dia akan menjelma padanya ketawa. Ini semua Nabi sebut. Ini apa yang datang daripada Nabi SAW. Wa annahu yurihim nafsahul muqaddasata, dan dia akan perlihatkan kepada mereka dirinya yang amat suci. Wa annahu yad'u rijlahu 'alan nari fayadhiqu biha ahlaha. Lalu dia akan letakkan kakinya pada neraka dan akan sempit kepadanya penghuni-penghuni neraka. Ini apa yang kita bincang dalam surah Qaf. Bila neraka kata, bila Allah kata halim talati, adakah kamu telah penuh? Neraka kata wa taqulu hal mim mazid. Kita buka dalam tafsir Ibn Abbas sebut bahawa Allah Taala akan pijak ke dalam neraka, dan neraka akan kata penuh-penuh dah. Cuma macam kita terangkan dulu pada awal pengajian kita, tajuk tu lepas lama dah. Benda tu bukan nak ceritakan berkenaan dengan jisim Allah Ta'ala, tapi nak ceritakan berkenaan kebesaran Allah Ta'ala, yang mana neraka ni campak apa saja hilang. Bahkan menjunam seorang manusia ni dengan sebab kata-kata dia yang salah ke dalam neraka 70 tahun tak sampai dasar. Dan bila dikata pada neraka, ada tak engkau dah penuh ke? Dia kata ada tambahan lagi ke tidak? Punya besar neraka tu Allah Ta'ala maha besar, lebih besar dari neraka. Tak ada neraka ni boleh menenggelamkan apa-apa yang lain, daripada benda lain kecuali Allah Ta'ala aja. Dia tak boleh. Mana adakah kata penuh, neraka terus kata penuh. Ni apa yang datang kita baca bincang hari tu. Bukan untuk menjisimkan Allah Ta'ala, tapi kita terangkan apa Nabi sabdakan atau apa yang disebut oleh para sahabat daripada Nabi SAW. Okey. Wa yanzawi ba'daha ila ba'din, dan dia terlipat
neraka tu kepada sebahagian lain. Nak ceritakan kerana besarnya agungnya Allah Ta'ala. Ila ghairi dhalika, sehingga kepada selain itu, min syu'unihi, daripada urusan-urusan Allah Ta'ala, wa af'alihi, perbuatan-perbuatannya, allati man lam yukirru biha, yang kalau siapa-siapa tak setuju dengan apa kita sebutkan tadi, yang Nabi cerita pada kita, lam yukirru bi annahu ala kulli syai'in qadir, orang tu sebenarnya tidak memperakui Allah Ta'ala atas sesuatu amat-amat berkuasa. Simple je. Bila kita kata Allah Ta'ala berkuasa, dan apa dia cakap tentang dirinya, semuanya kita beriman. Macam mana kita tahu? Sudut asal ni kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Itu cara kita beriman dengan ayat-ayat sifat. Ayat-ayat berkaitan sifat Allah Ta'ala dan asma' dan sifat Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala cerita pada kita, kita faham. Tapi tak ada bandingan untuk kita banding dengan makhluk-makhluk ni. Kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Itu asas pertama, kena ingat berkali-kali. Fayalaha kalimatan min habril ummati. Aduhai, ia adalah satu kata-kata yang sangat hebat daripada pendeta umat ini. Itu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, terjemah Al-Quran dan penterjemah bagi Al-Quran. So apa yang dikatakan oleh Ibn Qayyim ni, dia cuba nak reasonkan kenapa Ibn Abbas kata pendapat dia tadi kan, kenapa dia kata ulama' tu adalah orang yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala atas setiap sesuatu amat-amat berkuasa. Kenapa ayat tu yang digunakan oleh Ibn Abbas? Banyak lagi benda lain. Tapi rupanya dia kata pasal banyak orang yang terikut dengan ilmu kalam terutamanya, dia akan banyak menafikan apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Sedangkan dia lupa Allah Ta'ala bila atas sesuatu amat berkuasa, dia boleh buat apa saja yang dia katakan. Apa Nabi cerita tentang Allah Ta'ala, tak ada satu pun yang mustahil. Pasal kita cuma tak tahu cara. Bukan kerja kita menafikan akan benda-benda berkenaan kerana tak faham. Tak masuk akal. Tak perlu pun. Sebab kita bukan kena lihat Allah Ta'ala di dunia. Kita lihat Allah Ta'ala lepas kita mati. Tunggulah. So, di sini apa kerja kita? Amal. Tambah amal. Kerja. Amal. Sampailah selesai amal kita. Itu tajuk dia. Okay? Sampai nyawa kita habis. Okey. Apa dia? Pasal orang ikut ilmu kalam. Siapa-siapa ikut ilmu kalam, dia akan jadi confused. Siapa-siapa yang beriman seperti berimannya salafus soleh, settle. Kita tahu, kita akan nampak lah. Tak ada masalah. Dia faham. Sebab tu Nabi kata, bila para sahabat kata hal nara rabbana yaumil qiyamati, adakah kami akan lihat Tuhan kami hari kiamat nanti? So Nabi kata, adakah kamu berhimpit-himpit, bersesak-sesak pada bulan malam 14, malam purnama, tiada antara kamu dengan sebarang awan? Pada kata tidak. Adakah kamu akan berhimpit-himpit, bersesak, ragu-ragu tentang matahari yang tengah hari, yang tiada di antara kamu dengan sebarang awan? Nabi kata, macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu terang-terangan dengan mata kamu sendiri. Ya. Sebab tu benda macam ni, dalil-dalil macam ni membatalkan semua sekali fahaman mereka kata tak berarah, tak bertempat sebagainya. Hatta Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Nabi naik satu tingkat, satu langit sampai Sidratul Muntaha, sampai menerima arahan solat, turun bawah naik, turun naik di antara Musa dengan Allah Ta'ala untuk mengurangkan solat. Nak cerita apa? Sebab tu tajuk tentang Allah di atas ni mutawatir. Bukannya benda ni mutasyabihat, tak, mutawatir. Atau Firaun pun pergi sibuk nak bina bangunan nak tinggi, nak intai Allah Ta'ala. Sebab Musa kata, Tuhan dekat mana? Atas lah. Sebab tu dia kata, ya Haman ubnu li sarhan, wahai Haman, bina untuk aku bangunan tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa, moga aku boleh intai Tuhan Musa. Itu yang idea daripada Firaun sendiri. Macam Musa cakap apa? Kalau Firaun nak bina bangunan intai Tuhan Musa, maksudnya Musa cakap apa? Tuhan di mana? Atas lah. Pasal kes dia macam ni. Pasal bila kita terlibat dengan ilmu kalam tu lah kita confused. Dan kita faham benda tu dah dicerita pada kita apa akan jadi. Bahkan sekarang ni syurga neraka ni mana ada kat atas. Dan Quran sebut terang-terangan. Dan surah An-Najm yang kita baca hari tu. Bila Allah kata walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Muhammad telah lihat Jibril
pada turun kali kedua. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Indaha, di sisi sidratul muntaha tu apa? Jannatul ma'wa, syurga tempat kembali. Dah ada dah. Maka Nabi masuk, Nabi sebut dalam Islam, aku dimasukkan dalam syurga. Aku lihat tiba-tiba kubah-kubahnya adalah daripada mutiara, tanah dia daripada kasturi yang paling wangi. So, nak cakap apa, nak kata tak ada lagi. Diorang kata ni simbolik. Nabi pergi dengan jasad roh ke jasad roh saja? Jasad dan roh. Kalau tidak buat apa orang musyrikin nak bising? Kalau kita kata malam tadi saya pergi London, lepas tu saya dah balik dah. Sekejap je Ustaz. Sekejap je. Mana? Mimpi. Tak apa, sebab pergi dengan roh. Tapi kalau saya kata physically, saya pergi, saya pegang tu jam apa Big Ben tu, saya tarik dia punya ni jam tu kan, saya tarik tu jarum, saya cakap itu kan, orang kata Ustaz yang benar Ustaz kan, faham tak? Jadi basic dia, kalau pergi dengan roh, orang tak bincang, tak bincang, tak adalah musyrikin sampai, tak adalah musyrikin akan persoalkan. Tapi bila Nabi kata, masa Nabi cakap tu, Nabi kata pergi dengan roh ni jasad ke pergi jasad saja, roh saja, jasad dengan roh. So macam mana boleh kata ketika dalam syurga tu Nabi tak masuk lagi? Apa pasal? Apa pasal? Itu orang jasad lah. Macam kita sebut lah, apa, dia seperti seekor semut yang diambil daripada sini apa? Kau sama ni? Salak Selatan. Salak Selatan. Bawa pergi ke Kota Baru, naik Firefly. Ni, kita bawa semut ni, letakkan dekat Kota Baru. Jumpakan dengan semut kat sana. Lepas tu kalau semut KL ni datang kata kan, semut Kelantan kata, mu mari mana? Kau datang mana? Kan? Mu mari mana kan? Pakai serban sikit kan. Mu mari mana? Kan? Itu okey. Dia kata itu kan. Lepas tu semut KL kata apa? Semut kata datang daripada Salak Selatan. Kan? Sungai Besi. Oh, pelawak. Dia kata pelawak dia kata. Kan faham tak? Kalau kita logik itu memang tak boleh lah pasal kuasa dia. Pasal fikir balik, semut tak nak datang sini, pergi ke airport Subang, tak sampai kot. Dia lifespan dia berapa hari je. Semut-semut ni bukan sampai 3-4 bulan umur dia. Nak keluar kawasan ni sampai ke Subang pun tak tahu sampai tidak. Krek. Tapi bila kita yang bawa, iyalah. Betul. Macam itulah Nabi SAW pada malam Isra' Mi'raj. Apa masalah dia? Itu kepelikan yang berlaku pasal diorang menafikan Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj kan. Nabi dia macam Mi'raj ke mana? Ke atas lah, takkan Mi'raj ke bawah pula. Pelik kan? Benda tu sangat jelas. Tapi kita kata pasal ilmu kalam je. Kes dia pasal bila ilmu kalam masuk dalam akidah, dalam fiqah pun mengarut. Masuk ilmu kalam dan fiqah, nak ambil wuduk pun tak dan. Nak takbir pun masuk kepala dulu ke kaki ke dulu, kan nak kan. dia nak buat itu pun tak tahu ke mana. Habis semua jadi kelang kabut. Air tak ada masalah. Zaman Nabi ambil air, para sahabat tunjuk wuduk Nabi, celup dari bekas yang sama, bawa keluar. Tak bincang pun air yang dah kena muka jatuh dalam air jadi apa. Datang geng ilmu kalam ni, air tu dah kena, tapi dah mustakmal, jatuh pada dalam bekas. Apa jadi? Ada seorang sekarang ni, saya tak tahu siapa, saya tak tahu dia pelajar mana. Di mana? Online ke mana ke tak tahu. Tapi dia tanya soalan pelik-pelik ni itulah. Dia tanya, Ustaz, saya mandi. Kemudian, bukan kan? Saya kena air hujan. Okey. Lepas tu, bila saya kena air hujan, nanti sampai ke rumah, saya kena mandi dulu sebelum wuduk ke? Ataupun saya boleh je wuduk terus? Saya kata, kenapa? Lah sebab kan tadi kepala saya tadi kena air hujan. Itu kalau saya air tu menitik jatuh dekat air yang saya tadah. Lepas tu entah atas pokok tadi ada burung berak ke dan sebagainya, macam mana? Nampak ke? Tak nampak kan? Tapi dia start. Saya kata macam tu. Kalau macam tu nak fikir, air pipe awak pakai pun tantang ada tikus mati. Mana awak tahu? Saya kata jenuh macam ni kan, hidup. Saya kata dengan dia, masalah dia kata air percik tadi kan. Air saya ni nak ambil, terpercik jatuh. Pasal pipe tu tinggi kan, jatuh dari muka saya, jatuh balik dalam bekas. Saya katalah Nabi mandi dengan isteri dia dalam satu besen yang sama, berebut-rebut air, mandi wajib. Berebut-rebut air. Rasa-rasa jatuh balik tak? Itu mandi Ustaz. Ini wuduk.
Saya kata dia, mandi wajib. Saya tulis dah, mandi wajib. Bila mandi wajib, air tu kena air yang suci menyucikan. So, bila diorang jatuh balik tak air, dia kata jatuh. Dan kalau Nabi tak sibuk apa? Dia cakap, tapi ustaz saya kata, ni ustaz masalah. Ini kisah dia. Ilmu kalam ni masuk dalam apa saja Jahannam, rosak. Tak ada siapa masuk dalam tajuk ilmu kalam ni, jadi elok. Semua je Jahannam. Peliknya, masih lagi ada orang sibuk nak kata ilmu kalam disebarkan balik. Serius, saya tak faham. Rungsing gila, nak ambil wuduk pun tahu was-was. Kita dulu time tak belajar lagi, mandi wajib dalam tandas kecil, air sebaldi, gitu tarik air kan, bismillah. Tak nak jatuh balik dalam baldi. Lepas tu kita baca hadis Nabi kan, berebut air. Tak apa pula. Tapi ustaz saya kata kena niatkan gayung. Nabi dia kata, ni orang sibuk cakap apa? Wallahu alam, ni masalah dia. Okey, baik. Okey, telajak dah berhenti ni. InsyaAllah kita sambung kemudian. Yelah, udah kan, tak nak balik saya boleh. Tak nak balik? Boleh je. Yang keenam, wallahu a'lam. Hari kita bincang. Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.